Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sakri bin Ayub. Dalam video ini kita akan membincangkan mengenai topik imej bandar berdasarkan buku yang ditulis oleh Kevin Leach, iaitu The Image of the City pada tahun 1960. Kita akan bercakap mengenai apa itu imej bandar dan apa yang membentuknya. Pernah anda pergi ke sebuah bandar dan anda berasa kagum dengan apa yang anda lihat di sana? Ya, itulah gambaran awal kepada apa itu imej bandar. Imej bandar secara amnya merupakan satu tanggapan manusia daripada pemerhatian dan terjemahan, daripada pemikiran tentang pandangan terhadap reka bentuk dan makna pembandaran melalui situasi dan elemen-elemen tertentu yang mengelilingi bandar tersebut. Untuk mengenal pasti imej bandar, 3 komponen utama telah disenaraikan oleh Kevin Leach dalam bukunya, iaitu identiti, struktur dan maksud. Sebuah imej bandar perlulah mempunyai ketiga-tiga komponen ini untuk melayakkan ia untuk mempunyai imej bandar. Baiklah, imej bandar. Maka untuk mengenal pasti imej bandar melalui 3 komponen tersebut, Kevin Leach telah menyenaraikan 5 elemen fizikal yang boleh dijadikan rujukan bagi mencari identiti, struktur dan maksud kepada sebuah imej bandar ini. Kelima-lima elemen fizikal tersebut ialah path, iaitu laluan, edge, pinggiran, distrik, kawasan, node, titik tumpu dan lemak mercu tanda. Kita lihat satu demi satu supaya lebih faham. Baiklah, yang pertama sekali laluan. Laluan merupakan medium yang digunakan oleh pemerhati untuk bergerak. Ia boleh menjadi jalan raya, laluan pejalan kaki, laluan transit, terowong dan landasan atau sepanjang laluan kereta api. Bagi kebanyakan orang, ini adalah elemen utama dalam imej mereka. Orang memerhatikan bandar semasa melaluinya dan di sepanjang jalan ini, unsur-unsur persekitaran lain disusun dan berkaitan, di mana pemerhati atau manusia lain boleh melalui dan melihat persekitaran kawasan tersebut, maka ia boleh diletakkan dalam elemen ini. Memandangkan saya berasal daripada Georgetown, Pulau Pinang, saya mengambil contoh daripada negeri saya sendiri. Di Georgetown terdapat satu kawasan yang terkenal sebagai street art. Di jalan tersebut terdapat pelbagai lukisan mural yang menarik dan menjadi daya tarikan pelancong. Bukan itu sahaja, sepanjang jalan di situ pemerhati dapat melihat pelbagai variasi agama dan bangsa dalam bentuk manusia di situ, budaya dan reka bentuk bangunan yang dibangunkan. Edge ataupun pinggiran. Pinggiran atau sepadan merupakan elemen linear yang bukan laluan. Ia digunakan untuk membahagikan dua bahagian kawasan yang mempunyai perbezaan seperti sungai, pantai, landasan, dinding atau sepadan yang tidak dapat dilihat. Kita lihat gambar yang saya sediakan. Gambar pertama merupakan laut yang memisahkan seberang perai dan Georgetown. Gambar kedua merupakan Sungai Melaka yang menjadi pemisah antara dua tempat dalam satu bandar. Gambar ketiga menunjukkan landasan kereta api Bukit Mentajam yang memisahkan antara dua kawasan di dalam bandar yang sama. Dan gambar keempat merupakan River Waterfront di Sarawak yang memisahkan dua kawasan dalam satu bandar yang sama. Itu menunjukkan elemen edge. Distrik adalah bahagian sederhana hingga besar bandar yang dianggap mempunyai tahap 2 dimensi dan membolehkan pemerhati masuk ke dalam dan dikenali melalui beberapa ciri umum yang boleh dikenal pasti. Senang kata, dalam sebuah bandar itu ada kawasan lain yang mempunyai keunikannya yang tersendiri. Dalam elemen ini saya mengambil contoh tadi juga, iaitu di Jalan Street Art tadi atau nama jalan sebenarnya iaitu Lebuh Armenian. Di dalam radius 1 hingga 2 km dalam bandar tersebut mempunyai daerah-daerah kecil yang unik, di mana jika kita berjalan di kawasan tersebut terdapat daerah kecil yang dikenali sebagai Chinatown dan Little India. Di kawasan ini, masyarakat menjalankan pelbagai aktiviti perniagaan pertempatan dan terdapat rumah ibadat seperti tokong, kuil dan masjid. Sedangkan ianya dalam satu kawasan yang sama. Ia mempunyai keistimewaan yang tersendiri, senang kata. Node, titik tumpu. Node ialah titik tumpu ataupun tempat strategik di sebuah bandar yang boleh dimasuki oleh pemerhati dan merupakan fokus intensif bagi seseorang pemerhati atau untuk memulakan perjalanan atau menjadi destinasinya. Boleh jadi ianya sebuah simpang jalan, perhentian laluan atau mungkin boleh jadi sebuah tempat yang dikenali ramai. Lihat gambar yang saya sediakan. Di dalam skrin anda, gambar pertama merupakan kawasan Padang Kota Lama. Gambar kedua merupakan Dataran Merdeka dan ketiga ialah Taman KLCC, di mana ketiga-tiga tempat ini bagi penduduk di sana memang tidak asing lagi. Hanya dengan menyebut nama tempat ini, semua penduduk tahu mengenainya dan di situlah tempat mereka berkumpul. Dan yang terakhir sekali ialah landmark, iaitu Mercu Tanda. Mercu tanda merupakan titik rujukan tetapi pemerhati tidak memasukinya kerana ianya merupakan titik rujukan luaran ataupun eksternal.
biasanya merupakan objek fizikal yang jelas seperti bangunan, tanda, gunung atau sesuatu yang menjadi kebanggaan masyarakat di kawasan tersebut. Landmark merupakan elemen yang paling dominan dan paling penting dalam pembentukan imej bandar. Bila mana pemerhati melihat elemen ini, akan timbul satu tanggapan atau perasaan mengenai elemen ini, sama ada kagum, takut dan sebagainya. Jika dapat dilihat di skrin anda, saya telah menyeraikan beberapa tempat yang telah saya pergi dan saya yakin bahawa setiap penduduk yang berasal daripada kawasan tersebut bangga dengan monumen tersebut ataupun macu tanda yang berada di kawasan tersebut. Jika di Pulau Pinang, kita mempunyai Jabatan Pulau Pinang yang menjadi kebanggaan. Di Alor kita ada Menara Kuala Lumpur, Menara Alor, maaf. Jika di Langkawi kita ada Tugu Helang yang menjadi kebanggaan masyarakat di sana, yang melambangkan imej bandar tersebut, dan pelbagai lagi yang tak dapat saya senaraikan, tetapi anda mempunyai tanggapan anda sendiri. Dengan video penerangan ringkas ini, saya harap semua dapat mengambil sedikit sebanyak ilmu yang boleh, dan semoga kita dapat berjumpa lagi. Sekian, terima kasih daripada saya. Stay safe, selamat tahun baru.